feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you burning or dying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irham Safan bin Yasir Arafat daripada kelas DSI 6D. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Status Makanan Halal dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam sangat menegaskan umatnya untuk mengambil pemakanan yang halal dan jauhi segala pemakanan yang haram. Hal ini kerana setiap makanan yang masuk ke dalam badan kita akan berubah menjadi darah daging yang sentiasa kekal di dalam badan. Oleh itu, saya dan rakan-rakan akan mengupaskan serba sedikit berkaitan konsep status suatu makanan yang halal. Pertama sekali, pada bahagian saya akan menerangkan definisi bagi halal dan dalil-dalil yang berkaitan suruhan pengambilan makanan halal. Halal dari segi bahasa adalah dibolehkan atau dibenarkan, manakala dari segi istilah adalah perkara yang dibolehkan dan terlepas daripada sebarang ikatan ancaman daripada melakukannya, dan Allah mengizinkan untuk melakukannya. Daripada definisi istilah ini, perkara yang ingin disampaikan adalah halal merupakan perkara yang dibenarkan oleh syarak tanpa sebarang perkara yang memudaratkan. Selain itu, halal juga perkara yang diberikan keizinan oleh Allah bagi umat Islam untuk melakukannya. Seterusnya kita akan lihat kepada dalil-dalil yang berkaitan. Dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Daripada surah ini menerangkan berkaitan suruhan Allah kepada umatnya untuk mengambil pemakanan yang halal, dan yang paling penting, jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Akhir sekali, dalil hadis yang saya ambil daripada hadis 40 Imam Nawawi dalam tajuk halal, haram dan syubhah. Daripada hadis ini, saya mengambil potongan hadis yang bermaksud daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah. Ramai dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhah, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhah, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Daripada potongan hadis ini, kita dapat ketahui bahawa sesuatu makanan yang halal itu jelas, sebagai contohnya roti, air susu dan sebagainya. Manakala makanan yang haram pun jelas, sebagai contoh judi, daging khinzir dan sebagainya. Cuma, makanan syubhah ini mendatangkan hukum yang samar-samar ke atasnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam ditegaskan sebaiknya meninggalkan makanan tersebut kerana takut ianya jatuh ke arah yang haram. Sekian daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Mustafa Kamal daripada kelas DSI 6B. Saya akan menyambung pembentangan mengenai pandangan mazhab menurut pandangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i telah menyenaraikan beberapa garis panduan halal dan haram, antaranya iaitu yang pertama, sesuatu yang haram berdasarkan kepada dalil daripada hadis dan Al-Quran ada menyatakan bahawa haram binatang yang tidak tergolong dalam kategori thayyibat dan binatang ternakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang bermaksud dihalalkan kepada kamu binatang ternak dan dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Ini bermaksud Allah telah mengkategorikan haiwan yang halal dan boleh dimakan. Jadi, haiwan selain daripada kategori yang telah disebutkan oleh Allah adalah haram untuk dimakan, kerana haiwan yang haram dimakan ini boleh memudaratkan kesihatan badan kita. Yang kedua iaitu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh sesetengah haiwan seperti burung gagak, burung helang, kalajengking, tikus dan anjing gila, menunjukkan kepada haram binatang tersebut untuk dimakan. Perkara ini juga ada disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haiwan-haiwan tersebut telah diistilahkan sebagai haiwan fasik, iaitu
haiwan perosak yang boleh membawa kepada kemudaratan dan bahaya kepada manusia. Yang seterusnya iaitu apa-apa yang dimakan oleh orang Arab adalah halal dan apa yang mereka tidak makan adalah haram. Ini kerana orang Arab mengharamkan sesuatu yang kotor dan menghalalkan sesuatu yang baik, yakni thayyibat. Jadi Imam Syafi'i telah merumuskan bahawa haiwan yang dimakan oleh orang Arab dihalalkan bagi umat manusia untuk makan kerana haiwan yang dimakan oleh orang Arab dalam kategori thayyibat. Yang keempat, Imam Syafi'i menegah daripada memakan haiwan jalalah, iaitu haiwan yang memakan najis kecuali ianya telah menjalani tempoh kuarantin dengan diberikan makanan yang bersih. Hal ini supaya haiwan tersebut dapat kembali kepada fitrahnya yang asal serta ianya bersih dan baik untuk dimakan. Dan akhir sekali ialah dalam keadaan darurat, kita dihalalkan untuk memakan bangkai, darah maupun daging babi serta makanan yang haram yang lain. Selain itu, dibenarkan juga makanan tersebut untuk dijadikan sebagai bekalan. Tetapi jika kita terjumpa makanan yang halal, maka diwajibkan untuk kita membuang makanan yang haram tadi dan mengambil makanan halal yang telah dijumpai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilyas Syuhada binti Sudin daripada kelas DSI 6D. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi dengan tajuk perbezaan makanan halal dan haram. Halal dan haram adalah dua kategori yang berbeza. Iaitu halal ialah perkara yang telah disyariatkan di dalam Islam dan boleh digunakan, dimakan dan sebagainya. Perkara halal juga ditekankan di dalam agama Islam adalah makanan. Hal ini kerana makanan yang dimakan akan menjadi darah daging di dalam badan dan akan memberikan kesan sampingan apabila seseorang memakannya. Oleh itu, kita haruslah mencari makanan yang halal untuk dimakan demi keselamatan kita terjamin. Apabila kita memakan makanan yang halal, hidup kita akan diredai oleh Allah SWT. Selain itu, kita akan diberikan kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada segala penyakit yang berbahaya. Terdapat beberapa ciri yang akan saya kongsikan tentang makanan halal, iaitu yang pertama, tiada dalil yang mengharamkannya. Seterusnya, bersih dan tidak memudaratkan. Makanan yang halal juga daripada binatang yang halal dan telah disembelih secara turutan yang betul mengikut ajaran Islam, dan akhir sekali adalah tumbuhan yang tidak beracun. Seterusnya adalah makanan haram. Haram adalah perkara yang dilarang dan berbahaya untuk dimakan, digunakan dan sebagainya. Sesiapa sahaja yang melakukannya atau memakannya, orang itu akan berdosa. Perkara haram ini juga amatlah ditekan di dalam Islam untuk makanan dan minuman. Makanan yang dianggap haram adalah seperti bangkai, khinzir, anjing dan seangkatan dengannya. Ianya dianggap haram kerana mempunyai banyak kuman dan tidak sesuai untuk dimakan kerana akan mendatangkan pelbagai penyakit yang berbahaya. Selain itu, haiwan yang tidak disembelih dengan cara yang betul akan mengakibatkan haiwan yang halal dimakan menjadi haram kerana proses penyembelihannya tidak sempurna. Seperti contoh, lembu. Apabila kita menyembelih lembu dengan cara yang salah, maka lembu itu akan menjadi makanan yang haram kerana lembu tersebut telah menjadi bangkai dan tidak boleh dimakannya. Perkara yang haram juga akan mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan yang beracun juga adalah haram dimakan, dan akhir sekali memakan harta anak yatim juga adalah salah satu perkara yang haram. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakira Awatif binti Musari dari kelas DSI 6D akan menyambung perbincangan rakan saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan mengenai status makanan. Di sini kami sertakan 4 jenis makanan yang berstatuskan sama ada halal ataupun haram untuk dimakan atau diminum oleh orang Islam.
Yang pertama adalah gelatin. Gelatin berasal daripada bahasa Latin iaitu gelatus yang membawa maksud keras. Gelatin juga adalah sejenis protein yang diperbuat daripada rangkaian kolagen yang terdapat pada kulit, tulang, ligmen ataupun dikenali sebagai tulang rawan. Okey, mana nak dapat kulit, tulang, ligmen ni? Dia ada di dalam lembu, kerbau, ikan dan juga khinzir. Okey, jadi terdapat dua status bagi gelatin ini. Yang pertama adalah halal dan yang kedua adalah haram. Yang halal adalah gelatin bovine, iaitu gelatin bovine ni dia diperbuat daripada lembu. Gelatin ini boleh dimakan oleh orang Islam. Tapi gelatin ni halal kalau lembu tu disembelih dan diuruskan dengan betul. Okey, yang kedua, gelatin yang haram ni adalah gelatin porcine. Gelatin porcine ni dia diperbuat daripada khinzir. Gelatin ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Okey, ada juga gelatin yang ketiga iaitu gelatin yang diperbuat daripada ikan. Okey, gelatin ni jelas halal kecuali tercemar dengan sumber yang haram. Okey, mana nak cari gelatin yang halal ni? Gelatin yang halal ni dah terdapat banyak produk dah gelatin yang telah dipasarkan yang mempunyai tanda halal. Antaranya saya sertakan dua iaitu gelatin My Hero Hypermarket Sendirian Berhad dan juga gelatin Hello Gel produk Sendirian Berhad. Okey, jadi seterusnya status makanan yang kedua adalah minuman alkohol. Okey, jadi perkataan alkohol ni dia berasal daripada Arab iaitu khol. Sejenis serbuk yang digunakan sebagai celak mata. Alkohol sinonim dengan arak ataupun minuman keras yang selalu diminum ketika bersosial ataupun digunakan untuk mempertingkatkan mood. Ia juga boleh mengakibatkan ketagihan jika selalu diminum. Minuman beralkohol terdapat dalam bentuk bir, wine, brandy dan juga whisky. Okey, apa status bagi minuman alkohol? Status dia adalah haram kerana telah dinyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 mengenai pengharaman arak. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah benar-benar memerintahkan kita untuk menjauhi arak kerana ia kotor dan mengandungi bahaya dan mudarat, iaitu kerugian dunia dan akhirat. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang sejenis minuman keras yang diperbuat daripada madu dan penduduk Yaman meminumnya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Nafiq daripada Ibnu Umar, maksudnya setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hal ini menunjukkan bahawa arak ataupun alkohol mutlak diharamkan, termasuk semua minuman yang memabukkan. Walaupun minum sedikit je, arak tersebut tetap haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Asyrafatia dari DSI 6D akan menyambung pembentangan dengan makanan yang seterusnya. Makanan seterusnya adalah susu. Status susu daripada haiwan hidup merujuk kepada status haiwan itu sendiri. Jika sumber susu dari haiwan yang halal untuk dimakan oleh orang Islam, maka susu itu akan menjadi halal. Antara binatang yang halal untuk dimakan adalah lembu, kambing dan juga kerbau. Manakala jika sumber susu dari haiwan yang haram untuk dimakan oleh orang Islam, maka susu itu haram untuk diminum. Antara haiwan yang haram untuk dimakan adalah khinzir. Seterusnya, enzim. Enzim digunakan dalam pembuatan keju dan juga kek. Fungsi enzim dalam teknologi makanan adalah sebagai bahan penggalak dalam tindak balas memproses makanan. Enzim mempunyai dua jenis. Yang pertama ialah bioengineering enzim dan yang kedua adalah enzim daripada haiwan. Perbezaan kedua-dua enzim ini adalah bioengineering enzim lebih mudah untuk dihasilkan dan menentukan status halal bahan tersebut berbanding penggunaan enzim daripada sumber haiwan. Kesimpulannya di sini, kita sebagai umat Islam harus tahu tentang status makanan yang ada di Malaysia supaya tidak tersilap langkah. Bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara juga. Jika berada di luar negara, carilah kedai Muslim. Walaupun di luar negara, masih ada kedai yang halal untuk orang-orang Muslim. Seterusnya, harus berhati-hati dalam membeli makanan, lebih-lebih lagi makanan berdaging. Zaman sekarang banyak viral di media sosial tentang daging khinzir, dikata daging lembu dan juga usus khinzir diubah menjadi sotong. Setidaknya sebelum membeli harus melihat dulu isi kandungan yang selalu ada di pekerja makanan tersebut. Sekian, terima kasih.